Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Kita belajar Nabi terakhir telah pun diutus oleh Allah dan telah pun wafat. Selesai. Namanya Muhammad. Akidah, ini akidah, pegangan. Tiada lagi Nabi, tiada lagi Rasul. Ada kelompok orang Islam hari ini, ada satu kelompok, dia nak sebut Sayyiduna, dia jadi macam serba salah. Kita kesian dengan kelompok ni. Boleh tak sebut Sayyiduna? Boleh lah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, Nabi sendiri sebut, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku sayyid, penghulu, ketua anak Adam. Nabi sendiri yang sebut dalam hadis yang sahih. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi nombor satu di kalangan semua Nabi, semua Rasul, semua manusia. Nabi yang nombor satu, paling mulia. Pemimpin kita, ketua kita, Sayyiduna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Khulasah Nuril Yaqin, yang bermaksud ringkasan kepada sebuah kitab sirah yang asalnya bernama Nurul Yaqin, yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Afifi Al-Bajuri Al-Khudari Bik, dan diringkaskan oleh Syekh Umar ibn Abdul Jabbar. Kita guna terjemahan oleh Al-Ustaz Zamri ibn Hashim Abu Hazim Ad-Dimashqi. Boleh dapatkan kitab ni di At-Tawjih Training and Consultancy. Asal kitab Arab, diterjemahkan oleh Ustaz Zamri. Kitab ni kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah bermaksud riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud
Rasul yang terakhir yang namanya Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ad-daurul awal, fasal pertama, muka surat 1. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum dilantik menjadi rasul. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah. Apabila Allah SWT cipta muka bumi ini, Allah Ta'ala menciptakan banyak makhluk. Daripada banyak makhluk itu, yang ada dosa dan pahala, yang ada kewajipan harian yang mesti mereka lakukan terhadap Allah, ada 2 makhluk sahaja. Ini kalau bukan Islam dengar pun, inilah yang nak disampaikan oleh Islam. Saya ulang sekali lagi, bumi ini milik Allah kerana ia dicipta oleh Allah. Bumi dan seluruh isi alam ini. Dalam banyak makhluk yang wujud di dalam alam ini, hanya ada 2 makhluk yang dituntut oleh pencipta alam ini, iaitulah Allah, yang ada kewajipan, yang ada tanggungjawab, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan hanya sahaja aku menciptakan jin dan manusia itu, tidaklah aku menciptakan jin, pertama, yang kedua manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mereka beribadah. Semua manusia yang ada atas dunia hari ini, 7 bilion, kesemuanya mempunyai kewajipan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin macam mana pula? Jin pun sama, cuma kita tak tahu berapa bilangan mereka. Kita bercakap tentang manusia sahaja. Apabila pemilik alam ni Allah minta kita beribadah, macam mana nak beribadah? Macam mana nak laksanakan tanggungjawab itu kepada Allah? Kerana Allah itu tidak dapat dilihat. Jawapan dia ialah Allah menghantar para rasul ataupun nabi. Nabi atau rasul yang bernama Musa, yang bernama Isa, yang bernama Adam, yang bernama Sulaiman, yang bernama Daud, yang bernama Yaqub, yang bernama Yusuf, yang bernama Muhammad. Kesemua jumlah mereka dalam Quran 25. Nama-nama ni sama seperti nama-nama sebahagian yang disebut dalam Taurat, yang disebut dalam Injil. Kerana Taurat itu diturunkan oleh Allah yang sama, pencipta yang sama. Injil pun diturunkan, diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada rasul-rasul yang sama. Okey, selesai. Nabi-nabi ni orang. Mereka bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang. Mereka manusia yang berjalan, yang makan, yang minum, yang tidur, yang berkahwin, yang bekerja. Ada tukang besi, ada pengembala kambing, ada tukang jahit, ada raja, ada hakim, ada rakyat biasa, ada tukang kayu, ada rasul-rasul ni manusia biasa. Tetapi mereka diberikan tanggungjawab untuk ajak umat masing-masing, jom kita menyembah Allah. Ayuh kita beribadat hanya kepada Allah, bukan kepada Tuhan yang banyak. Ini cerita ni. Sampailah Rasul yang terakhir sekali,
yang dipilih oleh Allah di kalangan manusia, namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia adalah the last messenger, Rasul yang terakhir. Bilakah dia ini dipilih oleh Allah? 1400 tahun yang lalu. Ni orang mengaji ni kena tahu ni yang mengaji ni. Yang belajar sirah ni kena tahu. 1400 tahun yang lalu. Yang tu bukan angka yang tepat lah. Okey. Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi Rasul-Rasul ataupun Nabi-Nabi yang Allah pilih ini mesti lelaki sahaja. Nanti kamu belajar kitab Aqidah dalam Syarhus Sawi, dalam apa nama ni, Al-Aqaidun Nasafiyah, kitab-kitab Aqidah yang banyak lah, akan sebut bahawa Nabi dengan Rasul ni mesti laki saja. Ada tak Nabi dengan Rasul perempuan? Tak ada. Nabi dan Rasul hanya lelaki. Kesemuanya kah? Ya, kesemuanya. Berapa bilangan Rasul? 25 yang Allah sebut dalam Quran. Ada lagi tak? Ada lagi. Berapa? Semua sekali 313 ataupun 314. Itu Rasul. Bilangan Nabi jauh lebih banyak. Ada 124,000 orang Nabi. Kesemua lelaki? Kesemua lelaki. Kesemua bangsa Arab? Tidak kesemua bangsa Arab. Sebahagian kecil Rasul Arab. Sebahagian kecil Rasul Arab. Majoriti para Rasul adalah Yahudi ataupun dari kalangan Bani Israel. Majoriti para Rasul adalah Yahudi. Bismillah, Masya Allah. Rasul yang paling akhir sekali Allah Ta'ala hantar, nombor terakhir, nombor 25. Kalau bercakap tentang Rasul dalam Quran, yang ke-25 nama Muhammad. Dia nombor last. Ada tak Nabi selepas dia? Tak ada. Ada tak Rasul selepas Muhammad? Tak ada. Kalau ada yang mengaku, itu kesemuanya Nabi palsu. Sama ada Melayu ataupun bukan Melayu. Di Malaysia ada tak yang mengaku Rasul? Ada. Ada tak di Malaysia yang mengaku Nabi? Ada. Maka mereka adalah Nabi palsu, Rasul-Rasul palsu, berdosa besar. Selain Melayu ada tak yang mengaku kata Nabi? Ada. Banyak tak pengikut dia? Banyak. Lepas tu kalau pengikut dia banyak, mestilah betul Ustaz? Tak betul. Sebab kita mengaji dah ni, kita belajar ni. Tuan-tuan sekalian, yang tak ada janggut, tak ada misai apa lagi ni? Tuan-tuan yang muda. Kita belajar Nabi terakhir telah pun diutus oleh Allah dan telah pun wafat. Selesai. Namanya Muhammad. Akidah, ini akidah, pegangan. Tiada lagi Nabi, tiada lagi Rasul. Kemudian kesemua Nabi adalah lelaki. Okey, dah kita tengok tajuk dia. Tajuk dia nak cerita tentang kehidupan Rasul ini yang bernama Muhammad ini sebelum dilantik menjadi Rasul. Macam mana? Dia kan manusia biasa, mestilah dia ada ibu dan ayah, betul? Beliau baginda Rasulullah ada mak, ada ayah, manusia. Bukan malaikat. Kalau malaikat dia tak ada mak, dia tak ada ayah, malaikat. Nabi Muhammad ini manusia. Maka dia lahir di mana? Tadika di mana? Sekolah rendah di mana? Lelaki yang nama Rasul ini sekolah menengah di mana? Orang mesti tanya, dia bekerja apa sebelum jadi Rasul? Lepas jadi Rasul bekerja ke tak bekerja? Kesemua ni akan dihuraikan dalam kitab sirah.
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Sayyiduna. Apa maksud Sayyiduna? Pemimpin kita, ketua kita. Pemimpin kita, ketua kita, Sayyiduna. Nah, ada kelompok orang Islam hari ini, ada satu kelompok dia nak sebut Sayyiduna, dia jadi macam serba salah. No? Kita kesian dengan kelompok ni. No? Boleh tak sebut Sayyiduna? Boleh lah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, Nabi sendiri sebut, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku sayyid, penghulu, ketua anak Adam. Nabi sendiri yang sebut dalam hadis yang sahih. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nabi nombor 1 di kalangan semua Nabi, semua Rasul, semua manusia. Nabi yang nombor 1, paling mulia. Sebab tu ulama kita ajak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebut begitu. Jangan berasa pelik nak sebut Sayyiduna. Huwa Sayyiduna Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Kata pengarang kitab Syekh Muhammad ibn Afifi al-Bajuri, baginda adalah penghulu kita, ketua kita, pemimpin kita, utusan Allah kepada seluruh manusia. Tadi saya dah sebut dah. Tadi Ustaz dah sebut, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, pilihan Allah, the messenger of Allah, yang Allah pilih. Allah bagi tahu dekat Jibril, wahai Jibril, pi bagi tahu kat Muhammad, satu orang laki-laki daripada bangsa Arab. Waktu tu umur dia 40, waktu tu Nabi duduk di Gua Hira. Wahai Jibril, bagi tahu dekat dia adalah Rasulullah. Jibril pun turun, terbang dengan sayapnya. Sifat Jibril yang sama disebutkan dalam kitab sirah, dalam hadis Nabi, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Dia bersayap dan dia adalah penghulu para malaikat. Dan Jibril juga adalah utusan Allah untuk menyampaikan. Jibril ni tugas dia nak bawa mai message daripada Allah kepada para nabi. Dia menjadi perantara di antara Allah dan para Rasul. Nak turun wahyu, nak pergi bagi tahu wahyu kepada Nabi dan Rasul. Jibril mai bagi tahu kat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu Rasulullah. Kamu adalah utusan yang dipilih oleh Allah di kalangan manusia. Kamu yang terakhir. Kepada siapa Nabi dihantar? Kepada semua manusia. Sampai bila? Sampailah kiamat. Sampai kiamat. Hari ini 2021 ada 7 bilion manusia. Adakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihantar kepada semua manusia hari ini? Jawapannya ya. Ke semua manusia yang hidup sampai ke petang ini 2021 ini, kesemua mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan risalah mesej yang dibawa ini ditujukan kepada semua. Semua ada. Tinggal lagi untuk terima ataupun tidak, percaya ataupun tidak, Muhammad tu adalah Rasulullah. Tinggal lihat tu je. Maka semua hari ni manusia yang ada atas muka bumi hari ni sampai kiamat, sejak 1400 tahun yang lalu, kesemuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni, nak berdakwah, ingat satu hari nanti nak ajak semua manusia yang ada atas muka bumi Allah ni untuk mempercayai dan beriman
kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang Islam, kita beriman tak dengan nabi-nabi lain? Beriman. Dengan Nabi Adam kita beriman tak? Beriman. Dengan Nabi Sulaiman kita beriman? Kita beriman. Kita percaya, kita menyayangi mereka. Nabi Yaqub kita beriman dan kita sayang beliau. Nabi Daud kita beriman dan kita sayang beliau. Nabi Sulaiman kita beriman dan kita sayang beliau. Nabi Yusuf kita beriman dan kita sayang beliau. Nabi Isa alaihissalam kita beriman dan kita sayang beliau. Apa maksud kita beriman? Kita yakin dia adalah the messenger of Allah. Kita yakin mereka-mereka semua adalah pesuruh-pesuruh Allah, wakil-wakil Allah di atas bumi ini. Ingat kita bukan kita saja Islam. Bukan kita saja Islam. Dan Islam yang kita dapat hari ini 2 bilion orang dapat, ada lagi 5 bilion bukan Islam, yang belum Islam, non-Muslim, belum Islam. Semoga Allah memberi hidayah kepada semua yang ada yang belum Islam tadi, insya-Allah. Amin. No? Tugas dia kita lah nak bagi tahu kepada orang bukan Islam. Kena bagi tahu. Macam Ustaz cerita daripada awal atas, kena bagi tahu. Kata pengarang kitab, wa akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Tadi kita dah hurai, wa imamur rusul, dan dia adalah ketua, pemimpin kepada para rasul yang lain. Macam mana kita tahu Nabi Muhammad adalah pemimpin kepada rasul-rasul yang lain? Antara dalilnya ialah dalam peristiwa Isra Mi'raj, waktu Nabi Mi'raj daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi naik buraq, binatang yang menyamai kuda, seperti kuda yang bersayap. Daripada Mekah Nabi pergi Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Allah menghidupkan nabi-nabi dan para rasul di situ. Jadi Nabi tengok para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi mengimamkan solat mereka. Itu daripada situ salah satu dalil macam mana kamu tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu, imamur rusul, sayyidur rusul wal anbiya, penghulu dan ketua pada Nabi dan Rasul, daripada peristiwa itu. Kemudian tengok muka surat 2. Ja'a bid-dinil islami, baginda membawa agama Islam sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairah, di hari akhirat nanti Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam saja. Ni kita dalam masjid ni Islam. Kita Islam. Ada berapa orang Islam? 2 bilion sahaja. Berapa orang yang belum Islam? 5 bilion. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5 bilion, sangat banyak. Allah tak terima agama lain, mesti kena masuk Islam. Allah tak terima agama Hindu, Allah tak terima agama Buddha, Allah tak terima agama lain. Inna dina indallahil Islam. Maka kena masuk Islam, kena peluk Islam. Macam mana peluk Islam? Dengan cara menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Okey, jadi sekadar tu dulu untuk kali ini. Dah masuk waktu solat, kita akan sambung insya-Allah pada masa yang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.